Maka seorang pelupa mesti sentiasa diingatkan. Maka Allah Ta'ala mengajar sebab dia alam Al-Quran. Dia teacher. Dia guru Al-Quran. Sebagai seorang guru yang mengajar, kadang-kadang kita kena ulang beberapa kali. Dalam bahasa orang-orang yang mengaji NLP, dia panggil anchoring. Mengulang beberapa kali. Poin yang paling penting. Poin yang paling penting. Berapa kali saya ulang? 2 kali. Poin yang paling penting. Kita kena ulang 2-3 kali. Kenapa? Sebab anak murid tak berapa nak dengar. Nakal. Masa cikgu mengajar, diorang main kapal terbang kertas, berborak, bersembang, buka Facebook. Mereka tak beri perhatian pada Rasulullah. 10 tahun. Lalu, untuk mengetahui lagi kenapa stylenya 31 kali, anda perlu tahu surah ini turun kepada anak murid yang jenis macam mana. Turun kepada siapa sebenarnya? Anda perlu tahu sirah di sebalik surah. Para ulama terbahagi kepada 2 pandangan. Minoriti mengatakan surah Ar-Rahman awal madani, iaitu sebaik saja selepas Rasulullah berhijrah. Tetapi majoriti kata As-Suyuti dalam Al-Itqan, ia adalah penghujung Makkiyah. Pendek kata Makkiyah berdasarkan intipati dalam surah Ar-Rahman sendiri yang tidak mengandungi hukum hakam, tetapi fokus kepada pengukuhan cara pandang, iaitu akidah. Baik, so makluman anda, ia turun di penghujung Makkiyah. Bagaimana realiti musyrikin Quraisy? Tuan-tuan, Al-Quran setiap peringkat perjuangan Rasulullah, style surah-surah sangat unik dan berbeza-beza. Anda kajilah awal-awal Makkiyah, surahnya pendek-pendek. Sebab itu banyak surah dalam juzuk Amma diturunkan di awal Makkiyah. Bahkan wahyu pertama pun dalam juzuk Amma. Surah terakhir turun pada Rasulullah, surah yang lengkap, juzuk Amma, surah Al-Fatah. Maaf, surah An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Pendek-pendek. Maaf, surah An-Nasr, surah Madaniyah. Ia turun selepas, antara surah terakhir turun pada Rasulullah. Tetapi awal Makkiyah, surah pendek-pendek. Tetapi bila tengah-tengah Makkiyah, ancaman makin dahsyat. Bilal bin Rabah diseksa, Sumayyah syahid, dan ramai terkorban. Para sahabat berhijrah ke Habasyah. Maka nature surah semakin lama semakin berbeza. Dan penghujung 10 tahun semakin berbeza. Dan menghampiri detik hijrah Rasulullah juga berbeza. Apatah lagi Madaniyah juga ada beza. Lalu kita kena tahu apakah situasi Quraisy ketika surah Ar-Rahman turun. Dan untuk ini, ada baiknya tuan-tuan tengok sedikit surah yang turun sebelum surah Ar-Rahman. Apakah surah yang turun sebelum surah Ar-Rahman? Apakah surah yang turun sebelum surah Ar-Rahman? Bukan surah sebelum Ar-Rahman dalam mushaf. Mungkin anda menganggap susunan surah dalam Al-Quran mengikut waktu penurunan. Tidak. Surah yang turun kepada Rasulullah sebelum Ar-Rahman diturunkan, kata Al-Maraghi dalam tafsirnya, kata Al-Biqai dalam tafsirnya, surah Ar-Ra'd, surah pasal guru, surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Rahman anda tak jumpa. Anda sukar untuk menemui mana-mana ayat yang memberikan hint kepada situasi Quraisy. Anda tak jumpa wa yaquluna mata ataupun waqalu aidha. Anda tak jumpa waqalu, anda tak jumpa wa yaqulu. Sedangkan para ulama kata dengan adanya perkataan waqalu dan mereka berkata, atau mereka wa yaquluna, mereka sentiasa berkata, maka bila mereka berkata, ulama kata ini cara nak tahu
surah ini turun pada waktu yang bagaimana. Maka surah Ar-Ra'du memberitahu anda situasi penurunan surah Ar-Rahman, sebab surah Ar-Rahman turun tidak lama selepas turunnya surah Ar-Ra'du. Tuan-tuan, Rasulullah ketika mula menjaharkan dakwah, menyuruh manusia di Kaabah, di Masjidil Haram kepada tauhid, kembali kepada agama Ibrahim alaihi salam. Bagaimana respon Quraisy? Bagaimana respon musyrikin? Mereka tak boleh terima. Mereka melarikan diri. Mereka buat tak tahu kepada sales yang cuba dibuat oleh Rasulullah, produk yang cuba dilakukan oleh, cuba dijual oleh Rasulullah, Al-Quran yang cuba disampaikan oleh Rasulullah. Perkara pertama mereka buat, mereka melarikan diri. Dan pada waktu macam inilah surah Nuh turun. Surah Nuh kan bagi tahu kaum Nuh bila Nabi bercakap, inni da'utu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Mereka tutup telinga mereka. Maka surah Nuh turun tepat pada keadaan Quraisy dan motivasi Rasulullah. Keadaan Nabi begitu. Mereka melarikan diri, mereka tak nak dengar. Ini peringkat pertama penentangan. Kami kenal kamu ya Muhammad 40 tahun, kamu baik, kamu Al-Amin, As-Sadiqul Amin. Kami tak ada benda kami boleh kata pada kamu, tetapi tiba-tiba kamu kata dan mengata berhala-berhala kami tak boleh terima. Mereka tak attack lagi dengan mulut, mereka melarikan diri. Maka surah Nuh antara surah yang turun memotivasi Rasulullah, relax ya Rasulullah, Nuh menghadapi sesuatu yang sama dengan kamu. Bila dia bercakap, buka mulut orang lagi. Firara. Tetapi peringkat kedua penentangan macam mana? Mereka mula mengatakan Rasulullah kadzab, pendusta, yang berdusta berkali-kali. Mereka mula mengatakan Rasulullah sahir, ahli sihir, yang mana kalau kamu duduk dengan dia, dia bacakan ayat Al-Quran, kamu boleh berubah cara pandang kamu kepada berhala-berhala dan kepada kehidupan bisnes kamu, iaitu menjual berhala. Seperti satu orang ahli sihir. Dan orang tuduh lagi Rasulullah sebagai kahin, tak bohong. Semua ni ada dalam Al-Quran. Mereka tuduh mulut, verbal. Itu peringkat kedua penentangan. Dan kemudian masa semakin lama semakin berlalu. Kenapa dia berubah tiba-tiba? Anda selesa ke dengan suara mikrofon ni? Atau okey, boleh. Peringkat ketiga penentangan, kalau saya boleh susun sirah ni dalam ringkas, mereka mula mengenakan tindakan fizikal. Sebab pengaruh Rasulullah mula tersebar. Sedangkan Rasulullah tidak memegang sebarang jawatan kepimpinan. Mereka mula menangkap, membantai, membunuh, memboikot Bani Hashim. Tapi Nabi ada Abu Talib, Nabi ada Khadijah binti Khuwailid. Peringkat keempat yang berlaku pada Rasulullah adalah peringkat yang paling kemuncak. Ini disebut sebagai peringkat penghujung Makkiyah. Peringkat mereka bukan sekadar ejek, mereka cabar Rasulullah sebab mereka tahu mereka tak ada nak buat apa dah dengan Rasulullah, walaupun mereka pernah membunuh dan membantai para sahabat. Terbukti Islam telah tersebar dan majoriti para sahabat telah menyelamatkan diri di Habsyah. Ini sekitar tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10 kenabian. Dan antara yang menyebabkan Rasulullah tenang adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Maafkan saya tak ada kata dengan apa. Tunjuk situ. Sebenarnya kita tengok surah Al-Isra tu kejap lagi. Nabi dihiburkan dengan peristiwa Isra Mi'raj untuk menenangkan Rasulullah. Relax ya Rasulullah, sabar. Kami tenangkan kamu dengan apa yang bakal kamu terima selepas perjuangan kamu ini. Antara yang Nabi lihat dalam peristiwa Mi'raj, Al-Kawthar. And then ada surah Inna a'tainaka Al-Kawthar. So Nabi bertemu dengan para sahabat, para anbiya di Masjid Al-Aqsa. Nabi bertemu dengan para anbiya di langit pertama sampai langit yang ke-7 sebagai motivasi untuk Rasulullah. Sebab Nabi tertekan. Peristiwa Taif baru saja berlaku, Nabi berdarah di kaki Rasulullah. Jadinya antara yang surah turun di penghujung-penghujung ni, macam mana nature Quraisy? Quraisy lebih tidak. Quraisy tak berani dah nak tekanan fizikal sebab Umar ada, Hamzah ada, semua dah masuk Islam.
mereka mula turun. Mereka percaya mereka tak boleh nak halang Rasulullah dengan tindakan fizikal. Quraisy rasa pelik, macam mana pengikut Muhammad boleh kental dengan kepercayaan baru mereka. Apa yang mereka buat? Mereka tak boleh nak buat apa dah. Quraisy tak boleh buat apa dah. Quraisy tak boleh nak buat apa dah kecuali mereka attack secara public Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang mereka kata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, kalau benar kiamat itu sudah hampir, datangkan sahaja dengan segera." Yang kedua antaranya, anda akan dapati dalam surah Al-Isra. Ini kaitan dengan surah Al-Isra ni, ayat 90 ke atas. Maaf saya tak sempat notakan di slide. Mereka kata apa? Ya Muhammad, kalau benar kamu Rasul, kamu kata kamu baru pulang daripada Masjid Al-Aqsa, kamu kata kamu baru saja berlari 7 petala langit. Kalau benar kamu Rasul, kami tak percaya dengan apa yang kamu dakwakan itu. Kalau kamu betul-betul nak menunjukkan kamu Rasul, keluarkan air daripada bumi yang gersang Makkah ini. Kami selama ini bergantung dengan Zam-Zam, kering kontang, keadaan padang pasir di Makkah, kau keluarkan Yanbu'a. Antufajjira lana minal ardi Yanbu'a. Keluarkan air mencurah-curah, baru kami boleh percaya pada kamu. Kenapa mereka minta air keluar daripada tanah gersang? Sebab orang Arab ketika itu memang memerlukan air. Padang pasir kering kontang. Mereka cabar lagi dalam surah Al-Isra. Mereka kata, Antusqitas sama, kamu tolong gugurkan langit berkeping-keping, baru kami boleh percaya. Anta'ti billahi wa malaikatihi, datangkan Allah dan malaikat kepada kami dari sana. Dahsyat kebiadaban mereka. Apa lagi yang mereka kata kepada Rasulullah? Turunkan kepada kami rumah kamu daripada zukhruf, daripada emas, daripada perak. Tunjukkan pada kami rumah kamu daripada perak, emas, zukhruf. Mereka tak boleh percaya sekiranya tidak ada kepelikan ini. Lalu surah Ar-Rahman turun memberitahu mereka, kenapa Allah tak turunkan kepelikan yang bernama mukjizat? Sebab apa? Okey. Di sinilah kita akan lebih faham konten. Anda dah boleh nampak dia panggil historical background di sebalik surah. Dia nampak? Okey. Untuk membantu anda lebih nampak, surah Ar-Ra'd telah melakukan peranannya. Ini antara yang saya lupa nak sebutkan tadi. Bukan sekadar mereka serang, datangkan Allah, datangkan malaikat, keluarkan pancutan air, rumah kamu daripada emas. Tetapi mereka juga mengatakan, ya Muhammad, kembalikan datuk moyang kami, kembalikan Quraisy bin Kilab, kembalikan mereka yang berada di dalam tanah yang sudah menjadi debu. Baik, tak payah guna benda ni. Hello. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kembalikan datuk moyang kami. Kembalikan datuk moyang kami. Kalau kamu boleh menghidupkan yang telah mati, kami akan percaya pada kamu. Kami akan percaya pada kamu. Penyakit ni sebenarnya sentiasa ada pada setiap zaman. Orang susah nak kembali pada agama selagi tidak ada berita-berita pelik, elemen-elemen pelik. Penyakit Quraisy sebenarnya sentiasa wujud. Mereka susah nak kembali kepada agama sekiranya tidak ada cerita-cerita ataupun ditokok tambah agama itu dengan cerita pelik. Sedangkan agama ini tidak boleh didekati dengan kepelikan. Ia mesti didekati dengan tadabbur, tafakkur, tadhakkur. Ar-Rahman mengajar kita, cuba tadabbur elok-elok. Asy-syamsu al-qamaru bihusban. Tengok molek.
Anda akan nampak kepelikan kebesaran Allah.